Yang kedua, ini apabila diserang lah, cuba untuk mengancam penyerang. Okey, jangan memang kadang-kadang kalau saya polis, saya tahu lah, sebab saya polis, saya dah tahu macam mana karakter penjenayah apa semua. Tapi itu kalau jangan panik apabila sesuatu berlaku pada kadang saya tengok kadang orang apabila kita nak periksa, kadang-kadang ada yang kebanyakan yang ni lah, wanita, perempuan, dia panik tau. Apabila polis pun sampai dia sudah panik tau. Tak tahu lari kat jalan pun, kadang jalan dah cek lari kanan ke kiri. Okay. Jangan panik. Kita fikir apabila kita terancam, kita fikir apa kita nak buat. Okey, apabila kita nak buat, betul dapatkan bukti-bukti kenderaan jika ada, dapat apa-apa keterangan yang boleh menyokong penyiasatan, lapor ke balai polis hospital yang berdekatan secara cepat mungkin. Okey, apabila mangsa ini, kita kena terus bawa dia pergi hospital. Ataupun terus bawa dia pergi buat report polis. Okey. Kadang-kadang mangsa memang dalam keadaan trauma tau. Dia trauma, dia takut. Tak perlu, kalau dia trauma, tak perlu bawa dia. Ataupun kita yang ni boleh pergi ke balai dan kita buat report. Ataupun telefon pihak polis. Kita ada banyak-banyak cara. Telefon pihak polis, pergi ke balai ke mana, ataupun tahan mana-mana polis, peronda ke apa semua. Boleh buat report dan boleh buat aduan di sana juga. Nanti tindakan kesihatan akan kemudian. Okay? Dan bawa mangsa pergi ke hospital. Terutamanya jangan pergi klinik apa semua. Jangan, pergilah hospital kerajaan, dia lebih senang untuk ni. Okey, ini kita boleh lapor di mana-mana balai, mana-mana pondok polis, mana-mana dekat hospital pun ada pondok polis. Okay. Dan sesiapa saja yang boleh buat laporan, mangsa sendiri. Tapi kadang-kadang mangsa dia akan takut dan segan lah kata ni. Okay. Ahli keluarga, rakan-rakan, majikan, pegawai perubatan pun boleh. Kalau kita terus pergi, nanti pegawai tu dia akan secara bertikit dia akan tanya lah, interview pesakit dia tu, mungkin dia akan buat report. Okay. Dan ada ahli NGO. Ini kalau NGO ni lain lah cerita dia. Okay, ni cara kita buat laporan polis lah. Ada pernah buat laporan polis? Siapa yang pernah buat laporan polis ni? Hilang IC. Okay. Insiden ragut ada yang mangsa ragut ke? Okey, dia kalau yang ada pengalaman buat report tu bolehlah faham. Tapi kalau buat report kat polis ni janganlah. Kalau ada jenayah, maksud saya tak mau jenayah lah berlaku kepada perempuan semua kalau bukan apa kalau itulah nanti kalau boleh elakkan daripada jadi mangsa jenayah ni lah. Kerana saya pun tak suka juga, sebab saya pegawai penyiasat. Saya nanti kalau jenayah saya kena siasat. Okey, ditulis oleh anggota polis sendiri yang bertugas. Maklumat penting jadi kalau boleh buat report ni jangan buat panjang-panjang lah. Jangan cerita 2-3 minggu lepas satu macam karangan yang apa kita nak buat PMR, jangan, tak payah. Okey. Tak payah. Kita buat tarikh dan masa dah cukup, tempat kejadian, bukti-bukti kejadian, bukti-bukti pelaku, jenis suspek ataupun saksi kejadian jika ada. Tak payah panjang-panjang. Pada sekian tarikh saya telah diragut oleh satu motosikal, dipercayai lelaki Melayu, dah hilang barang apa semua, itu je cukup. Ya. Okey, ini adalah contoh-contoh dari kesan-kesan penderaan lah terhadap wanita maupun kanak-kanak. Okey, ini tak ada wanita. Jadi untuk kata Puan Pizah kita pernah siasat satu kes Siti Fatimah ke negara. Siti Hajar. Dia bukan penyiasat yang keluar paper berapa hari je. Yang pembantu rumah Indonesia yang kena dera oleh majikan. Puan Pizah siasat. Satu Indonesia kecoh. Sekarang Indonesia sudah terkenal dekat Indonesia. Dekat je dengan Sabah dengan Indonesia. Okay, ini contohnya dia siram air panas apa semua. Memang kita tengok memang geram tau kepada ni suspek. Memang kalau boleh, memang kita pun nak siram dia juga. Dan lah kita pun siram suspek dengan air panas, anggota kita pula kena tahan.
Itu kita punya yang anggota polis 6 orang, 7 orang yang siram air panas suspek tu. Kita punya kat sini lah briefing, dia siram suspek air panas, lah dia kena tahan sini. Dulu dia tangkap orang, dia pula kena tangkap. Macam ni. Kadang kita geram tu, tapi itulah. Kadang cabaran-cabaran kita tugas sebagai bawa penguasa, banyak cabaran. Ini contoh-contoh dia lah, kita tengok. Kadang-kadang ada juga mangsa ni, kadang dia tipu. Satu, kebanyakan yang Indonesia, kadang dia tipu. Dia nak lari daripada majikan. So dia tak tahu nak lari sebab dia dah kontrak apa semua setahun, 2 tahun, dia nak lari. Kadang dia saja juga buat report. Kadang kita tahulah, kalau contohnya melecur di paha. Boleh saya letak iron ni, letak kat paha, boleh. Tetapi kita tak boleh tipu kadang iron letak kat belakang. Lainlah kalau kita tidur, iron tu tersengit kena belakang kan. Sikit tak apalah, tapi kalau satu iron tu satu striker tu letak kat situ, itu bukan tipu lah ya. Ada juga. Ini adalah contoh-contohnya. Tengok memang dia daripada seksual, malas saya makan pun tak bagi. Itu saya kata yang doktor tadi dia senset sikit, saya punya lagi tak senset kan. Yang ini adalah satu halangan kita lah untuk semasa kita siasat, menjalankan siasatan. Mangsa apabila kita bagi keterangan dia malu. Dulu polis dululah 10 tahun 20 tahun dulu memang kita rojak. Dulu kalau pegawai penyiasat, kes aksiden, rogol, ayam hilang, motosikal hilang, kambing hilang, memang satu orang tu je lah siasat. Tapi sekarang tak, kita berlainan sekarang. Kalau melibatkan bangsa rogol ni, kalau contohnya perempuan atau semua, yang akan ambil keterangan daripada tuan-tuan perempuan adalah perempuan juga. Kita tak akan bagi lelaki, dan siasat pun akan perempuan juga. Yang ni. Dan kita tak akan dedahkan dia kepada, kalau kita di untuk keganasan rumah tangga, kita ada satu yang diketuai oleh SPA Fiza. So kita ada satu bilik yang tempat memang orang lain tak boleh masuk. Kadang-kadang gaduh suami isteri kerana dia malu. Kalau saya nak, contohnya kalau suami isteri bergaduh, saya tak tahu apa nak cakap. Kalau yang gaduh tu sama dengan mak saya nak nasihatkan macam mana? Saya pun tak tahu nak nasihatkan. Saya kata saya cakap saya pun belum kahwin dengan cik kan? Macam mana nak nasihat ni? Nanti dia marah pula, apa boleh dia cakap macam ni, dia kata. Cik balik sendiri dah, panggil tuan kampung nak selesaikan. Apa pula boleh aku buat report sini, boleh nasihat macam ni pula kata. Ini. Itu dia malu, dia segan nak bagi tahu. Dia segan. Kadang-kadang kalau boleh jangan segan. Ceritakanlah apa yang ni, apa macam mana. Sebab itu di mahkamah itu akan membantu tau. Membantu. Kadang-kadang kes-kes kita kalah apa semua disebabkan benda macam ni lah. So memang dia akan membantu kita kalau kadang dia takut terancam. Memang betul. Memang kita takut terancam sebagai saksi ataupun sebagai mangsa. Kita akan kena daripada memandang pihak, daripada saudara mara suspek apa semua. So, kita akan terancam. Lepas tu mangsa cacat. Mangsa kadang-kadang kebanyakan mangsa yang berupa ada yang mangsa yang bisu. Dia tak boleh bercakap dan berkomunikasi tau. Tapi mungkin kita akan pakai bantuan untuk daripada OKU sendiri. Kita ada, memang kita pun ada mesyuarat dengan OKU pun dia ada dia punya ada trainer dia lah yang akan berbagi latihan, dan mungkin dia akan bagi sebagai untuk translator kepada kita. Mangsa bahkan ni trauma. Itu saya kata kalau mangsa trauma, bawa dia pergi hospital, saudara mara dia boleh datang buat report lah. Kemudian nanti kita akan tindakan susulan. Saksi tak ada. Contohnya hanya berdua saja. Mangsa dengan suspek. Langsung tak ada saksi. Itu. Mangsa tidak mengecam suspek. Mungkin dia cam ini tak ada masalah sangat lah. Mungkin dia tak, kalau dia tak cam, kita pergi ke fizikal evidence lain ataupun keterangan fizikal yang lain. Mangsa tidak tahu tempat kejadian. Ini banyak juga berlaku. Kadang-kadang dia daripada Kelantan, dia nak pergi KL, kadang boyfriend dia bawa dia lah sampai sini, tak tahu tempat kat mana.